Kali ini kami akan memberitahu kepada Anda mengenai negara-negara G7 yang dikatakan telah menyingkirkan China daripada perbincangan mengenai tindak balas terhadap virus COVID-19 atau virus PKC. Kali ini kita akan membincangkan perkara ini menurut pendapat James Corey, pengarang sebuah buku berjudul The China Crisis yang mengatakan bahawa komunis China sebenarnya membahayakan seluruh dunia. Mari ikuti analisa selengkapnya. Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan China adalah rakan dagang terbesar di dunia. Namun jelas menunjukkan bahawa komunis China tidak dipercayai oleh rakan dagang mereka di negara-negara kumpulan 7 G7 untuk turut sama dalam perbincangan yang dilakukan khas untuk mengkoordinasikan usaha bagi memerangi wabak tersebut. Berita selanjutnya, dunia yang tidak percaya kepada komunis China. Negara-negara G7 adalah kumpulan yang memiliki pelbagai latar belakang yang terdiri daripada Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepun, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah. Walau bagaimanapun komunis China diasingkan oleh kesemua negara ini meletakkannya di tengah-tengah masalah pandemik global yang serius dan menjadi perhatian seluruh dunia. Komunis China bahkan mempunyai pencapaian yang meragukan. Komunis China kali ini benar-benar digulingkan oleh kumpulan negara-negara berprestij ini dengan jelas sekali. Tidak ada seorang pun di dunia yang mempercayai komunis China. Dan ini juga bukan mengenai isu orientasi politik. British bahkan berkoordinasi dengan Cuba mengenai kapal pesiaran yang diserang oleh virus PKC iaitu coronavirus baru. The Epoch Times merujuk coronavirus baru sebagai virus PKC kerana kebisuan dan kesalahan dalam pentadbiran Parti Komunis China telah menyebabkan virus tersebut menular ke seluruh China sekaligus mewujudkan wabak global. Virus ini bermula di China tahun lalu sebelum merebak ke seluruh dunia. Tetapi bagaimana komunis China boleh dikecualikan oleh negara-negara paling maju di dunia yang selama ini bekerjasama? Sepertinya tidak masuk akal apabila melihat perkara ini boleh berlaku memandangkan pengalaman China menangani wabak itu yang akan menjadi rakan utama dalam memerangi wabak itu. Mengapa komunis China tidak berada di barisan hadapan G7? Hakikatnya komunis China bukan sahaja tidak hadir dalam pertemuan itu, bahkan China sebenarnya tidak diundang. Pengecualian komprehensif seperti itu banyak membincangkan mengenai G7 atau China. Malangnya, rejim komunis China tidak dipercayai oleh sesiapapun di dunia ini, malah oleh rakyatnya sendiri. Komunis China tidak banyak membantu dalam menyelesaikan masalah yang mereka sendiri cipta, yaitu wabak pandemi yang sedang menjadi ancaman seluruh dunia ketika ini. Berita selanjutnya, komunis China meletakkan seluruh dunia dalam risiko. Sebagai punca dan penyebab kepada kemunculan wabak global yang terburuk pernah berlaku dalam abad ini, China secara moralnya harus bertindak dengan betul dan penuh tanggung jawab. Tindakan yang perlu dilakukan harus bermula dengan kepemimpinan China sendiri yang memberitahu rakyatnya seterlebih daripada 6 bilion orang seluruh dunia tentang apa yang mereka tahu mengenai virus itu sejak awal lagi. Sekiranya perkara itu berlaku, ia dapat menyelamatkan banyak mangsa di seluruh dunia daripada kesedihan dan kesengsaraan, tetapi sebaliknya pula yang berlaku. Komunis China menyembunyikan maklumat dan menipu dunia. Rejim komunis China mempunyai banyak data semasa awal tahun baru China, jauh sebelum wabak itu menjadi pandemik global. Ada banyak perkara yang diketahui oleh China sebelum diketahui oleh negara lain, antaranya ialah mengenai gejala, penularan dan jangka hayat virus. Selain itu, mereka juga tahu mengenai cara kawalan serta cara mengubati virus tersebut. Mereka juga mempunyai data empirik yang ditekan selama beberapa minggu atau sehingga 2 bulan dengan tujuan untuk mengekalkan ilusi kecekapan komunis China. Sementara itu, ribuan orang di China telah meninggal dunia. Sudah tentu jika maklumat itu ada, ia akan sangat membantu seluruh dunia dalam melakukan persediaan untuk berhadapan dengan apa yang bakal berlaku. Sebaliknya, apa yang diperoleh dunia daripada pihak China hanyalah penafian dan jaminan palsu. Sementara itu, pihak berkuasa China tidak memberikan rawatan kepada orang yang disyaki dijangkiti virus, malah mereka terus dipenjarakan di kediaman masing-masing.
Tetapi kesalahan komunis Cina jauh lebih teruk daripada itu. Kepemimpinan komunis Cina bukan sahaja membenarkan penyebaran virus di Cina, malah sikap mereka yang lambat bertindak dilihat sebagai tindakan sengaja untuk membiarkan virus Wuhan merebak ke seluruh dunia. Tidak ada cara lain untuk mengungkapkan fakta itu kecuali dengan mengatakannya seperti itu. Faktanya jelas, sementara virus itu merebak ke seluruh wilayah Wuhan dan Hubei, pekerja yang dijangkiti telah meninggalkan Wuhan untuk pulang ke kampung mereka yang beratus-ratus batu jauh ke kawasan lain di Cina untuk cuti Tahun Baru Cina. Tetapi warga Cina yang dijangkiti termasuk pelancong, pekerja dan ahli perniagaan masih terbang bebas dari Cina ke bandar-bandar dan negara-negara di seluruh dunia. Hakikatnya rejim Cina tahu benar apa yang berlaku pada fasa awal virus tersebut merebak. Rejim Cina juga mengetahui risiko yang dialami oleh seluruh dunia kerana tindakannya, tetapi mereka hanya membiarkan semua itu berlaku. Hasilnya, pekerja, jurutera, pelajar dan ahli perniagaan yang dijangkiti berulang-alik dari Cina ke negara-negara yang mempunyai hubungan ekonomi yang paling erat seperti Iran dan Italia. Akibatnya Iran dan Italia menjadi negara luar paling teruk terkena virus komunis Cina di luar Cina. Tetapi orang yang dijangkiti juga telah pergi ke Jerman, Perancis, Britain dan Amerika Syarikat tanpa kata-kata atau amaran. Pihak pimpinan komunis Cina bahkan telah menahan dokter dan kaki tangan perubatan mereka sendiri. Mereka inilah yang berani mengatakan kebenaran tentang apa yang menjangkiti dan membunuh ribuan rakyat Cina setiap hari. Itulah kaedah yang membolehkan bangsa dan kuasa besar mencipta dan meningkatkan rasa tidak percaya di mata dunia serta antara rakan dagang terdekatnya. Tidak diragukan lagi, ini sama dengan pemerintah yang menurunkan darjatnya sendiri di mata rakyatnya sendiri. Berita selanjutnya, komunis Cina adalah virus yang paling berbahaya. Sudah tentu masalahnya bukanlah ada pada rakyat Cina sendiri, tetapi mereka yang memerintah negara ini dengan tahap kawalan dan kekejaman yang belum pernah dilakukan sebelum ini. Bahkan sehingga hari ini, tidak jelas menunjukkan bahwa Cina telah memenangi pertempurannya dalam melawan virus PKC. Tingkah laku komunis Cina membuat ramai orang meragui mengenai tuntutan yang dibuat oleh komunis Cina dengan mengatakan bahawa komunis Cina telah berjaya mengharungi wabak tersebut. Sekiranya tuntutan tersebut benar, komunis Cina tentu tidak akan mengusir wartawan barat. Jadi ini mendorong seseorang untuk mempercayai bahawa komunis Cina baru saja mengubah cara mereka melaporkan kes wabak yang berlaku atau mungkin juga mengubah jumlah kes yang dicatatkan. Itu adalah prosedur operasi standar untuk Parti Komunis Cina. Kenyataannya adalah bahawa komunis Cina tidak peduli dengan dunia perdagangan, pelaburan dan pemodenan yang dikecapi mereka telah dicemari oleh ketidakpercayaan sehari. Sekiranya dunia tidak mengetahui tentang perkara itu sebelum ini, maka sekaranglah masanya untuk dunia tahu mengenai perkara tersebut.